呀，各位亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Salam damai sejahtera bagi kita semua. 呀，今天晚上我是用中文来讲道。 Malam hari ini Boksu akan menyampaikan firman Tuhan di dalam bahasa Mandarin. 其实很久了没有用中文讲道。 Sebenarnya juga sudah sekian lama tidak menyampaikan firman 呀， Tuhan 刚 dalam 才 bahasa Mandarin. 阿彪也是告诉我，谢谢给我机会。 Ya, terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang diberikan. 其实我自己也是谢谢我们一起学习。 Biarlah kita boleh sama-sama belajar. 好，我们要听神的话，我们先祷告。 Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. 亲爱的阿爸父神，谢谢你， Bapa Surgawi, kami ucap syukur 我 padamu. 们谢谢你给我们机会来听你的话。 Kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. 主帮助我们，当我们明白，让我们明白你的话语。 Tolong kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu. 主，谢谢你， Puji syukur kepada Tuhan. 我们祷告奉主耶稣基督的名求， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 好，今天我们所要思想的讲题就是接着祷告战胜你的忧虑。 Firman Tuhan yang akan kita bawakan, renungkan pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran melalui doa. 呀，我们看彼得前书第5章第7到第8节。 Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. 彼得前书第5章第7到第8节。 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. 你们要把一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。你们要谨慎，要遵行。你们的仇敌魔鬼好像吼叫的狮子，四处寻找可以吞吃的人。 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 有一位丈夫，每天他非常努力工作， Ada seorang suami yang setiap hari sangat bergumul, bekerja keras untuk bekerja, 为了供应家庭的需要。 untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 当孩子进入新的学期的时候， Namun ketika sang anak memasuki tahun ajaran baru, 他需要预备买课本 dibutuhkan uang yang cukup banyak untuk boleh membeli buku-buku sekolah 学校的服装， dan juga peralatan seragam sekolah 还有其他上学所需要的费用。 dan juga hal-hal lain yang diperlukan untuk sekolah. 可是他手上的钱不够， Tetapi uang yang ada di tangan tidaklah cukup. 所以他的心里越来越忧虑。 Oleh sebab itu dalam hatinya terus dan terus merasa khawatir. 有一天，当他工作的时候， Suatu saat ketika dia sedang bekerja, 刚好他是当财政kasir呀， tepat kebetulan sekali dia adalah seorang kasir. 所以他想了一个方法， Jadi dia memikirkan sebuah cara. 我先拿公司的钱来用， Mari saya coba memakai dahulu uang perusahaan. 等我有钱了，我再还回去。 Kalau saya sudah punya uang, saya akan membayarnya kembali. 老板不会知道了。 Bos tentunya tidak akan tahu. 刚开始的时候， Mula-mula, 他确实把钱还回去， memang semua yang dia pakai dia kembalikan. 可是因为他觉得很安全， Tetapi karena dia terus merasa aman, 没有人会发现， tidak ada orang yang mengetahuinya, 他就再次做同样的事情。 maka dia terus dan terus melakukan hal yang 当 sama. 他需要钱的时候，他先用那个公司的钱， Ketika dia membutuhkan uang, dia pertama sekali memakai uang perusahaan. 慢慢的这种行为变成了他的习惯。 Pelan-pelan ini menjadi kebiasaan dia. 最后老板发现了他的这个不诚实， Akhirnya sang bos pun mengetahui ketidakjujuran 他 dia. 不但被公司开除， Bukan saja dia dipecat dari pekerjaannya, 还必须偿还他一切所用的钱。 tetapi juga diwajibkan membayar semua apa yang pernah dipakai oleh dia. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, 这个问题一开始是因为他忧虑，
Pertama sekali hal ini bermula daripada kekhawatiran. 忧虑使他拣选了错误的解决方法。 Kekhawatiran membuat dia membuat cara sendiri yang salah. 我们 jalan 也 keluar yang 必 salah. 须明白， Dan juga kita perlu mengerti 忧虑可能成为试探进入我们生命的门。 kekhawatiran sesungguhnya dapat menjadi pintu masuk daripada pencobaan. 所以，当我们明白忧虑的危险的时候， Jadi ketika kita sudah mengerti bahayanya kekhawatiran, 我们要学习有几件事 kita 情。 harus mempelajari beberapa hal. 第一， Yang pertama, 魔鬼可能利用我们的忧虑。 iblis bisa memakai kekhawatiran kita. 在圣经中，我们认识一位圣经人物，名叫约伯。 Ada seorang tokoh Alkitab bernama Ayub. 约伯是一个正直、敬畏上帝、远离罪恶的人。 Ayub sesungguhnya adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi dosa. 甚至上帝也是称赞他。 Bahkan Allah sendiri pun memuji kehidupan Ayub. 可是约伯却经历了非常严重的试探和痛苦。 Tetapi Ayub mengalami penderitaan dan pencobaan yang sungguh berat. 他失去了财产， Dia kehilangan harta, 他失去了孩子， dia kehilangan 也 anak-anaknya, 失去了自己的健康。 dan juga dia kehilangan kesehatan tubuhnya. 约伯记也是让我们会看见 Dan kita sendiri juga bisa melihatnya kitab Ayub. di dalam kitab Ya, Ayub. ya, kitab Ayub juga membuat kita bisa melihat魔鬼不能随意做他想做的事。 Kitab Ayub memperlihatkan pada kita bahwasanya iblis tidak dapat bertindak sesuka hati dia. 魔鬼只能在上帝所允许的范围内试探约伯。 Iblis hanya mampu mencobai Ayub sejauh daripada yang diizinkan 这 oleh Tuhan. 说明信徒的生命仍然在上帝的主权和保守之中。 Ini berarti hidup orang percaya senantiasa dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. 如果我们好好注意的话， Kalau kita memperhatikannya dengan 约伯 sungguh-sungguh, 记第3章25节告诉我们： Ayub 3 ayat 25 memberitahukan kepada kita. 我所害怕的临到我身上，我所恐惧的来到我这里。 Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Bapak ibu saudara-saudari 魔 terkasih, 鬼知道约伯的这个忧虑， ya, iblis mengetahui kekhawatiran daripada Ayub. 虽然他的生命很好， Walaupun kehidupannya baik-baik saja, 但是魔鬼要试探他，用他的忧虑。 tetapi iblis mencobai dia dengan memakai kekhawatiran 所以 Ayub. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, 同样的在我们的生活当中， sama juga di dalam kehidupan kita. 魔鬼也可能利用我们的忧虑， Iblis juga bisa memakai kekhawatiran 使 kita, 我们怀疑上帝， membuat kita meragukan Tuhan, 使我们失去了平安， membuat kita kehilangan damai 甚 sejahtera. 至拣选了错误的道路。 Bahkan kita akhirnya mencari jalan keluar di luar daripada kebenaran dan 所以 firman Tuhan. 彼得告诉我们， Jadi Petrus memberitahukan kepada kita, 你们要把一切的忧虑卸给上帝。 engkau harus menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada 他 Tuhan. 不是单单讲这句话， Petrus bukan hanya berkata ini saja, 他马上接着说： tetapi selanjutnya dia langsung memberitahukan, 你们要谨慎，你们要警醒。 kalian harus menyadari hal ini dan engkau harus terus berjaga-jaga. 所以各位亲爱的弟兄姐妹们， Jadi Bapak Ibu saudari 我们 terkasih, 要非常小心关于忧虑的事。 kita harus benar-benar memperhatikan hal kekhawatiran ini. 所以我们要学习第二件事情， Hal kedua yang harus kita pelajari 把 adalah 忧虑交给上帝，因为他顾念我们。 kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Dia memelihara kita. 上帝已经告诉我们， Tuhan sudah memberitahukan 你 kepada 们 kita, 要把一切的忧虑卸给他，因为他顾念你们。 kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kita. 请注意，这有两个字，就是一切这两个字。 Kita harus memperhatikan dua kata ini, segala. 上帝不是只要我们把重大的忧虑交给他， Tuhan bukan hanya meminta kita menyerahkan
sedikit atau sebagian kekhawatiran kepada dia atau 神的 kekhawatiran yang 话 besar. 要告诉我们，所有的忧虑交给他， Tetapi Tuhan menghendaki kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 无论我们的家庭的事， Termasuk masalah 我们 keluarga, 的健康身体 masalah kesehatan, 我们的工作， masalah 我 pekerjaan, 们的经济， masalah keuangan, 孩子的前途 masa depan anak-anak, 等等， dan yang hal-hal lainnya. 我们要把这一切交给上帝。 Kita mau semuanya ini diserahkan kepada Tuhan. 为什么我们不需要被忧虑控制呢？ Mengapa kita tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran? 圣经很清楚告诉我 Karena 们， firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita. 因为上帝顾念我们， Karena Allah memelihara kita. 也看顾我们的生命。 Dan dia juga menjaga kehidupan kita. 主耶稣已经告诉我们， Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. 天空中的飞鸟， Burung di udara. 天父像却喂养它们。 Ya, Tuhan sendiri yang menjaga memberi makan mereka. 天叶里的花朵， Bunga bakung di padang. 天父也为它们美丽的装饰。 Allah Bapa sendiri yang mendandani mereka. 所以各位亲爱的弟兄姐妹们， Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, 如果飞鸟和花朵上帝都看顾， kalau burung-burung dan juga bunga-bunga dipelihara oleh Tuhan, 更何况我们是他的儿女呢？ apalagi kita yang adalah anak-anak Tuhan. 上帝的看顾并不一定表示所有的问题都会马上解决， Pemeliharaan Tuhan tidak selalu berarti semua masalah langsung selesai. 有时候上帝改变我们的环境， Kadang-kadang yang Tuhan ubah adalah keadaan kita. 有时候上帝为我们开一条出路， Kadang-kadang yang Tuhan lakukan adalah membuka pintu keluar bagi masalah 有 kita. 时候上帝赐给我们力量和平安， Kadang-kadang Tuhan memberikan pada kita kekuatan dan damai sejahtera 让我们能够走过苦难。 untuk boleh melewati penderitaan itu. 虽然我们现在还没有看见他的帮助， Walaupun saat ini mungkin kita belum melihat pertolongan 我 Tuhan, 们仍然可以相信他的心。 tetapi kita tetap harus mempercayai hati Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹 Bapak 们 Ibu，Saudara-saudari 虽然 terkasih, 我是一位牧师， walaupun beliau adalah seorang hamba Tuhan, 但是也是会常常面对各种各样的事。 tapi tentu saja bisa mengalami banyak sekali hal dan masalah. 当然，如果要忧虑的话，很多事情能够忧虑。 Kalau mau khawatir, hamba Tuhan pun bisa mengalami 我们作 kekhawatiran. 为牧师也是有家庭， Sebagai seorang hamba Tuhan, kami memiliki keluarga. 因为我们在家里也是有太太、有孩子们。 Kita memiliki istri dan anak-anak di rumah. 当比如说我们的配偶生病的话， Andai kata keluarga kita tertimpa sakit penyakit, 我们也是有时候会忧虑。 kadang-kadang kita memang juga bisa khawatir. 比如说，当孩子们当他上学的时候， Misalnya ketika anak kita sedang sekolah, 需要东西或者或者面对问题的时候， mereka mungkin membutuhkan sesuatu atau mengalami sebuah 我 masalah. 们做父母的也是有时候会忧虑。 Sebagai orang tua, kadang-kadang kita juga bisa khawatir. 但是神的话告诉我们， Tetapi firman Tuhan 我们的 memberitahukan 上 kepada 帝 kita, 不是单单与我们同在， Tuhan bukan saja senantiasa menyertai kita, 圣经告诉我们他顾念我们。 tetapi Tuhan juga berkata Dia memelihara kita. 如果我们知道我们的上帝不是单单与我们同在，也是顾念我们， Ketika kita mengerti Tuhan kita bukan saja senantiasa mengertai kita, tetapi juga Dia memelihara 所以我 kita, 们把一切的忧虑交给他。 maka kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. 这个是第二的点。 Ini adalah hal kedua. 第三点， Yang ketiga, 不要让忧虑为试探开门。 jangan biarkan kekhawatiran membuka pintu bagi pencobaan. 你们想一下这句话， Mari kita pikirkan akan kalimat berikut. 不要让忧虑为试探开门。
Jangan biarkan kekhawatiran membuka pintu bagi pencobaan. 当一个人被忧虑控制的时候， Ketika seseorang dikuasai oleh kekhawatiran, 他很容易听见错误的声音。 dia akan dengan sangat gampang mendengar bisikan-bisikan dan kalimat yang salah. 你们必须要明白， 你们必须要明白， Kalian harus mengetahui, 当你们忧虑的时候， ketika engkau khawatir, 其实你们先发出你们的需要。 sesungguhnya engkau melempar keluar kebutuhanmu. 其实当你们忧虑的时候， Ketika engkau khawatir, 其实你们的毛病都知道。 sesungguhnya kelemahanmu sedang engkau beberkan kepada orang. 所以魔鬼知道你的毛病， 所以借着这个毛病来试探你。 Dan ketika itu iblis mengetahui kelemahanmu dan di dalam kelemahanmu lah dia mencobai engkau. 所以这第三点告诉我们， Jadi yang hal ketiga ini memberitahukan 我们 kepada 不 kita, 要被忧虑控制， kita jangan dikuasai 因为 oleh 当我们 kekhawatiran. 被忧虑控制的时候， Karena ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, 我们很容易听见错误的声音， maka kita akan mendengarkan kalimat-kalimat dan bisikan yang salah. 好像魔鬼告诉我们， Sama seperti misalnya iblis memberitahu kita, 说一点谎话是没关系的， sedikitlah sajalah berbohong, gak apa-apa. 拿一点不属于你的东西也是没有关 Ngambil 系， sedikit yang bukan punya kamu juga tidak apa-apa. 违反一点上帝的话也是没有关系。 Sedikit melanggar firman Tuhan juga tidak apa-apa. 只要你需要能够得到满足就好了。 Yang penting kebutuhanmu terpenuhi dan terpuaskan, itulah cukup. 所以各位亲爱的弟兄姐妹 Jadi 们， Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, 不要让苦难使我们放弃诚实， jangan biarkan kesulitan membuat kita mengorbankan kejujuran. 也不要让苦难使我们不再顺服上帝的 Dan 话。 jangan membiarkan kesulitan membuat kita tidak lagi patuh dan taat kepada 我 Tuhan. 们的需要可能是真的， Kebutuhan kita mungkin nyata ada. 我们的苦难也可能很严重， Kesulitan kita mungkin juga sangat berat. 但是犯罪永远不是正确的出路。 Tetapi berdosa pastilah bukan merupakan jalan keluar yang benar. 魔鬼想让我们以为上帝不关心我们， Iblis menghendaki supaya kita berpikir Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. 所以我们必须用自己的方法来解决那个问题。 Oleh sebab itu kita perlu memakai cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. 但是上帝的话告诉我们， Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada 你们 kita, 要用坚定的信心抵挡魔鬼。 lawanlah iblis dengan iman yang teguh. 当魔鬼说上帝已经离开你了， Ketika iblis berkata, Tuhan sudah membiarkan 信 engkau. 心要回答说上帝仍然看顾我。 Iman kita harus berkata, Tuhan tetap selamanya memelihara 当 saya. 魔鬼说 Ketika iblis berkata, 已经没有出路了， sudah tidak ada lagi jalan 信 keluar. 心要回答说 Iman kita harus berkata, 上帝能够按照他的时间为我开一条道路。 Tuhan sanggup membuka satu jalan bagi saya di dalam waktunya Tuhan. 所以各位亲爱的弟兄姐妹 Jadi 们， Bapak Ibu Saudara-saudari 当 terkasih, 我们知道忧虑会被魔鬼开门， ketika kita mengetahui kekhawatiran bisa membuka jalan iblis mencobai kita, 所以我们要非常非常小心， jadi kita harus benar-benar berhati-hati. 要把一切的忧虑交给他。 Kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. 要怎样交给他呢？ Bagaimana kita menyerahkan 最后 semua 的 kekhawatiran 一 kita? 四点告诉我们， Philip, 接着最 inilah 后的 hal 第 keempat yang akan diberitahukan kepada kita, 就是接着祷告战胜忧虑。 yaitu melalui doa kita menyerahkan kepada Tuhan. 我们要怎么样把忧虑交给上帝呢？ Bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? 腓立比书第4章第6到第7节告诉我 Filipi 们， 4 ayat 6 sampai 7 memberitahukan kepada kita, 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。 janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara-saudari 祷 terkasih, 告不只是把问题告诉上帝， doa bukan saja memberitahukan masalah kita kepada Tuhan. 祷告是一个信心的行动。 Doa adalah tindakan iman. 在祷告当中，我们承认自己的能力非常有限， Dalam doa kita mengakui bahwasanya kemampuan kita sungguh sangat terbatas. 但是上帝的能力没有限制。 Tetapi kemampuan Tuhan tidak terbatas. 忧虑会告诉我们 Kekhawatiran berkata kepada kita, 明天会怎么办， hari besok bagaimana ya? 信心的祷告告诉我们， Tetapi iman di dalam doa berkata, 明天在上帝的手中。 Tuhan memegang hari esok. 忧虑会告诉我们， Kekhawatiran berkata, 我没有能力，再来一遍，我没有能力面对了。 saya tidak sanggup lagi menghadapinya. 祷告会说，上帝有能力帮助 Tapi 我。 doa berkata di dalam doa, Tuhan sanggup menolong saya. 祷告不一定马上改变我们的环境， Doa tidak selalu langsung mengubah keadaan. 但是祷告会改变我们面对环境的心。 Tetapi doa mengubah hati kita ketika kita menghadapi masalah. 祷告之后， Dan setelah berdoa, 我们仍然需要工作， kita tetap butuh untuk bekerja. 我们仍然需要努力， Kita tetap harus berusaha. 我们仍然需要管理好自己的经济， Kita tetap harus berusaha semampu mungkin mengatur keuangan kita. 我们也需要有智慧地做决定。 Dan kita juga dengan hikmat bijaksana Tuhan mengambil keputusan. 但是我们不是带着恐慌去做， Tetapi kita melakukannya bukan dengan kepanikan. 而是带着信心去做。 Tapi kita menghadapinya dengan iman. 所以各位亲爱的弟兄姐 Jadi 妹们， Bapak Ibu 我 Saudara-saudari 不知 terkasih, 道你现在正在挂虑什么。 saya tidak tahu kekhawatiran apa yang sedang kita alami saat ini. 第四点告诉我们， Hal keempat memberitahukan 当我 kepada 们 kita, 借着祷告得胜一切忧虑。 melalui doa kita menang atas segala kekhawatiran. 作为我们的总结， Ya, akhirnya sebagai kesimpulan, 今天有什么事情正在你的心充满忧虑呢？ hari ini hati Anda dipenuhi oleh kekhawatiran seperti apa? 你的家庭正在面对问题吗？ Apakah masalah keluarga? 你的健康有问题吗？ Apakah masalah 或者 kesehatan? 你的工作有面对问题吗？ Apakah masalah pekerjaan? 还是将来的事情你非常忧虑？ Ataukah Anda khawatir tentang masa depan kamu? 今天神的话告诉我 Hari 们， ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, 你们要把一切的忧虑卸给他，因为他顾念你们。 serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Ia yang memelihara kamu. 不要一直把忧虑留在自己的心里， Jangan memelihara kekhawatiran di dalam hatimu. 要相信上帝会看顾我们的生命 Kita。harus percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita. 每一次忧虑来到的时候， Setiap kali ketika kekhawatiran datang, 就让忧虑成为一个提醒， jadikanlah kekhawatiran itu menjadi sebuah peringatan. 提醒我们来到上帝的面前祷告。 Peringatan untuk kita datang berdoa di hadapannya. 你们明白吗？ Apakah kita boleh 当 mengerti? 我们面对忧虑的时候， Ketika kita menghadapi kekhawatiran, 就告诉我们、提醒我们要到上帝的面前来祷告， biarlah ini menjadi peringatan untuk kita datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. 不要因为环境苦难就拣选了错误的道路。 Jangan biarkan masalah, kesulitan, akhirnya kita mengambil jalan yang salah. 不要给魔鬼留地步。 Jangan memberi kesempatan sedikitmu kepada iblis. 我们可能不知道明天会发生什么事情， Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. 但是我们认识那位掌管明天的上 Tapi 帝， kita mengenal Allah yang memegang hari esok. 让我们把一切的忧虑都交给他， Biarlah kita boleh menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada 带 Dia. 着信心来祷告， Berdoa di dalam iman 并 kita. 且继续
过一个顺服上帝的生活。 dan terus menerus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. 愿上帝赐福我们。 Biarlah Tuhan menolong kita, 我们祷告。 melayani kita. Mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的阿爸父神，谢谢你， Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada Engkau 借着你的话语来教导我们，来 melalui 安慰我 firman-Mu 们。 yang menghibur dan memberitahukan kepada kita. 我们不能避免每个生活的问题， Kita mungkin tidak bisa dengan begitu saja ada jalan bagi setiap masalah dalam hidup kami. 但是我们相信你与我们同 Tapi 在， kami percaya Engkau beserta dengan 你 kami. 是顾念我们的。 Engkau adalah Allah yang menjaga 所以 memelihara 今天 kami. 我们把一切的忧虑交给你， Jadi hari ini kami menyerahkan segala kekhawatiran kami 主啊 kepada，Tuhan. 恳求你赐给我们平安， Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera-Mu atas kami. 赐给我们充满喜乐， Biarlah kami dipenuhi dengan sukacita. 因为我们知道你带领我们。 Karena kami mengetahui Engkaulah yang membimbing langkah hidup 谢 kami. 谢主， Terima kasih Tuhan. 你听我们的祈求祷 Dengarlah 告， permohonan 因为 kami. 我们祷告奉主耶稣 Karena 基督的 kami 名 berdoa 求， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.